Okay, Jess, how are you doing today? Hey, I'm Good? okay, Lee. How are you? Okay, good. So, hari ini macam biasa kita akan bincang tentang soalan-soalan yang participant kita bagi, yang mungkin ada Banyak soalan kita kena cover juga ni. banyak kan? Ha. Ada yang kita sempat cover Kita cover satu-satu dulu. Kita cover satu-satu lah. Okay. Satu So, dulu. soalan yang menarik, okay, satu soalan ni selalu kita dapat iaitu saya macam mana saya buat pun, macam mana saya exercise pun, macam mana saya jaga makan saya, tapi badan saya macam tu juga. Lemak saya tak turun, berat badan saya pun tak turun. Jadi ini satu perkara yang membuatkan orang rasa macam tak mendapat motivasi yang sepatutnya dia dapat lah. Dia rasa dia buat apa-apa pun, Yes. dia kecewa lah. Sama Kan? je. Jogging, penat-penat, berpeluh-peluh, kan, petang-petang, panas. Betul. Hari Sabtu, hari Ahad kadang-kadang tinggalkan family sekejap untuk pergi jogging apa semua selama 1 jam, 2 jam. Okay? Tapi hasil dia tak ada. Ataupun kadang-kadang Ada. agaknya buat pergi Sama je. sama ataupun lebih lagi kot. Pergi berhenti pula kedai roti canai, dah terlebih. Jadi macam mana? Roti canai, lepas tu dengan teh tarik sekali. Habis. Habis. Pasal dah jogging 1 jam, deserve 1 roti canai. Kalau 2 jam, double lah kan? Double. Okay. So is there any tip atau ada formula yang kita boleh bantu dia orang ni? Yes. Boleh, Lee. Interesting juga because ramai participant kita selalu tanya juga, kan saya exercise ke, makan sihat tak sihat, makan sihat atau tak pun sama je badan saya. Okay. Maybe secara luaran tu kita boleh kata betul, tetapi dalaman tidak. Okay. And we have ran so many programs, and dalam kelas bila kita run program, okay, bila kita measure participant punya health status, we will notice that the weight might be the same. Okay. Okay, berat sekarang berbanding dengan 10 atau 20 tahun dulu sama je. Okay. Tetapi bila kita measure body fat percentage je, you will notice the difference. Okay. Bila kita measure blood glucose level, kolesterol, okay, you notice there is difference. So bermakna kalau dia bersenam atau tidak, dia makan sihat atau tidak, mungkin berat dia sama. Okay. Tetapi kualiti berat tu dah berubah. So maknanya dulu lebih otot berbanding dengan lemak. Okay. Sekarang ni lebih lemak berbanding dengan otot. So dia balance. Itu yang dia nampak sama je. Okay. Jadi dia nampak sama. Ya. Okey, jadi kalau macam tu, macam mana seorang tu nak tahu yang dia dah dapat hasil, yang dia sebenarnya lemak dia yang ataupun berat badan dia, macam you cakap tadi, berat badan tu sebenarnya dah berkualiti. Apa maksud dia berat badan dia dah berkualiti? Sedangkan katakanlah dia 80 kg masa start, sekarang pun masih 80 kg, macam mana boleh dikatakan ada kualiti tu? Ya, sebab tu bila kita measure tu, kita sepatutnya measure lebih daripada berat sahaja. Okay. 3 benda yang kita nak syorkan di sini. Okay. First kali, of course, berat tu sendiri. Okay. Satu lagi, sebelum tu, berat tu akan beri kita result BMI kita. Okay. Okay, so itu satu. Yang kedua, kita nak ukur waist to hip ratio. Okay. Ukuran perut dengan punggung. Pinggang. Waist, pinggang. Pinggang dengan pinggul. Waist dengan hip kan? Pinggang dengan pinggul. Ya. Waist to hip ratio. Betul. Betul. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga ialah body fat percentage. Okay. Body fat percentage ni lah yang akan menentukan sama ada badan kita ni mempunyai jumlah lemak yang sesuai atau tidak. Semua orang ada lemak. Betul. Badan mesti ada lemak. Okay. Tetapi jumlah lemak tu, and from kita punya kelas ni, kita realise ramai orang mempunyai jumlah lemak yang berlebihan. Okay. And we have seen plenty. Berat sama.
Okey, berat sama bermaksud dia sama macam dululah. Okey, Maknanya mungkin waist to hip. okey, maknanya sekarang ni dia orang dah sepatutnya lah memulakan menyukat ataupun kena Dia timbang. kena measure. Okay, sebab macam kita selalu bincang Dia kena what gets measured gets managed, kan? Apa yang betul. kita akan kendali atau kita akan tangani. Kalau kita tak ukur, kita tak tangani. Macam kita lah, kalau kita tak tahu berapa duit kita dekat dalam bank, main agak-agak kita nak menangani masalah keuangan kita, kan? Jadi masalah berat badan betul. itu jugalah. Jadi kan ni dia orang sama. Nasihat dia ialah dia kena beli timbang yang akan timbang kita punya ataupun sukat kita punya kandungan lemak. Okey. Jadi maknanya timbang tu bukan saja boleh dapatkan ukuran berat kita, tetapi juga percentage ataupun kandungan lemak dalam badan. Okey. Jadi boleh dikatakan buang masa lah kalau kita hanya pergi keluar jogging dan kita measure ataupun hanya sukat kita punya berat badan, sebab dekat situ kita tak tahu apa yang sedang kurang, apa yang sedang lebih, apa yang stay sama. Betul tak? Macam mungkin contoh, untuk peringkat permulaan okey Li. Untuk okay. peringkat permulaan okey. Tetapi nanti nak maintain susah because kita tak ada motivasi. Saya exercise sama je. Naik atas berat sama je. Tapi kalau kita tahu, body fat percentage kita makin lama makin kurang, dia lebih motivated. Betul. Ataupun ada orang yang dia rasa dia dah turun berat badan sebanyak mungkin setengah kilo selepas dia balik, tapi sebenarnya yang dia hilang adalah air. Yang mana mesin tu juga akan memberitahu kita berapa. Jadi kita tahulah. Exactly. Jadi kita bukan hanya tahu sama ada berkualiti atau tak berkualiti berat badan kita, kita juga tahu dengan tepat apa yang sebenarnya kita hilang daripada berat badan kita tadilah. Betul, Yes? Ya. Betul. Exactly, Li. Okey. So kalau macam tu, sebenarnya orang yang kata saya exercise ke tak exercise ke, sebenarnya dan kita dapat result yang sama, sebenarnya itu adalah orang yang macam dia tak tahu apa yang dia timbang dan dia tak tahu apa yang dia sukat. Jadi dengan itu dia salahkan exercise tu. Dia salahkan diet tu. Sebenarnya ilmu tu yang kurang ataupun data yang dia dapat tu adalah data yang tidak membantulah. Tepat sekali. Okay, good. Sebab tu you said it rightly. What gets measured gets managed. Okay. Sebab kalau kita tak measure, kita tak manage lah. Jadi kita tak manage. Ni apa tiga perkara tadi yang kita perlu measure? Pertama sekali, kita perlu measure, yang pertama sekali kita perlu measure berat kita supaya kita boleh dapat value BMI kita. Tu yang pertama. Alright. Yang kedua, kita dapatkan ukuran pinggang dengan pinggul. We got it right. Waist and hip. Waist to hip. Waist and hip. So kita dapatkan waist to hip ratio kita. Okay, waist to hip ratio untuk orang yang baru cuba nak go into mengamalkan kesihatan. Kita boleh dapatkan waist to hip ratio formula ni daripada internet, bermakna ukuran pinggang kita dibahagikan dengan pinggul kita akan dapat satu value, dan daripada value tu dia akan beritahu sama ada kita ni dalam bentuk pear ke, bentuk apple ke, bentuk avocado ke badan kita. So, jadi kita tahu adakah kita ni sihat atau tak sihat. Tiga buah ni kan, pear, avocado, apple. Dia sebenarnya apple dengan pear je. Apple dengan pear je. Avocado kan bagi sedap sikit lah kan. Dia bagi sedap sikit. Okay. Dan menarik ni Li, waist to hip ratio ni, satu lagi ialah body fat percentage. Itu yang ketiga. Ni tiga perkara yang kita perlu measure. Okay. So jadi BMI, waist to hip ratio, body fat percentage. Alright. Jadi tak ada lagi soalan, tak ada lagi isu di mana kita kata okay, aku exercise, aku jaga makan tetapi tak ada hasil. Okay. Sebenarnya kita kena hasil. Sama je. Apa yang kita measure. Sebenarnya kita kena tahu apa yang kita measure. Alright.
Okey, ada Ya. background pula sikit tadi ya, Jess. Okey, Ada background sikit. so untuk masa kita janjikan 10 minit, so untuk masa ni itu 10 minit yang dapat kita kongsikan bersama. So kita akan bersama lagi dalam topik yang lain dalam 10 minit yang akan datang. So thank you very much, Jess. So we'll see you again Thank you, Lee. in other series. See you again. Thank you very much. Nice. Okay, bye. Thank you. Bye. End.